salah? Ha, mana salah? Ha? Yang sebaiknya anak beranak dia, waris dia sepatutnya. Ha? Dan seeloknya kan bila ibu bapa meninggal, yang seeloknya jenazah bapa diuruskan oleh anak-anaknya. Dan inilah penghormatan terakhir anak-anak kepada bapa. Lepas ni dia tak sentuh lagi. Inilah saat dimandikan. Alangkah bahagianya seorang bapa bila yang mengurus jenazah itu anak-anaknya. Okay, pembahagian bid'ah. Adakah benar pendapat yang mengatakan terdapat bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah makruh, bid'ah haram, dan dia minta contoh-contoh. Kalau kita bid'ah, Nabi naik unta lah kita, kan? Tentang dunia ni Nabi kata apa? Nabi ajar kita tentang akhirat, tapi tentang dunia Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu tentang dunia kamu lebih tahu. Kamu lebih tahu tentang dunia kamu. Memang terdapat bid'ah yang wajib, iaitu suatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dituntut dan wajib supaya kita lakukan. Mana bid'ah wajib kita berbid'ah. Contohnya kita diwajibkan mempelajari ilmu nahwu dan salat dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita pelajari Sibawai ni orang Parsi, bukan orang Arab, tapi hebat ilmunya dalam segi bahasa Arab, sehingga kan orang Arab mempelajari dengan dia. Dan waktu saya belajar di Mesir dulu, dan kebiasaan orang kita kan tak menunjuk. Kadang-kadang bila doktor bersyarah tanya senyap saja, tapi bila kita jawab betul. Ini kebiasaan orang kita, diam. Tapi apabila kita jawab betul. Tapi orang Arab, kalau siapa nak jawab, bergebu-gebu angkat tangan. Kadang-kadang tak tahu pun, tapi angkat tangan. Dia angkat tangan. Tapi tak apalah, berani dia tu boleh kita tiru. Contohnya kita diwajibkan mempelajari ilmu nahwu dan saraf sebagai alat memahami ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nabi tak ajar. Kenapa Nabi tak ajar? Kerana Nabi itu ummi, buta huruf. Kenapa Nabi buta huruf? Kalau Nabi ini seorang yang pandai dari segi bahasa, orang kata ni Quran ni Muhammad yang karang. Dan banyak orang bukan sedia kata Quran ini ciptaan Nabi. Ciptaan Nabi dia kata. Nak cipta macam mana? Dia sendiri bukan ahli bahasa. Tetapi apa yang diberikan oleh Allah mencabar sastra-sastra Arab, mencabar dari dulu sehingga sekarang. Dan sekarang pun kalau ada, masih cabaran dia masih terbuka. Dulu kata tak ada komputer, sekarang ada komputer, cubalah buat. Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Baqarah, qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datangkan satu surah yang sama dengan Quran. Wad'u syuhada, panggillah penolong kamu selain Allah jika kamu termasuk orang yang benar. Tak boleh. Dan Al-Quran surah, ada surah yang begitu pendek. Dan ini ketika kewafatan Nabi berlaku, di mana Musailamah Al-Kadzab, Musailamah ini perempuan,
Pasal dia kata, Nabi kata, dan Nabi ba'di, tidak ada Nabi. Mana Nabi lelaki sebab. Tengok, Nabi sebut tak ada Nabi lelaki, mana aku ni Nabi perempuan. Sedangkan Nabi itu adalah seorang lelaki. Abangnya kan. Lalu banyaklah di antaranya dia cuba cipta surah yang pendek, inna a'tainakal kautsar. Yang asal pasal lebih kanar inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya kami berikan kepada kamu wahai Muhammad al-kautsar, telaga. Tapi dia kata inna a'tainakal aqaq. Sungguhnya kami beri kamu seekor burung gagak. Orang tak nak dengar lah. Burung gagak orang pun tak nak kan. Malah di antara benda yang mengotor ini sunat kita bunuh. Sunat diharuskan bunuh kerana dia mengotorkan bana. Harus memahami hukum syariat adalah perkara wajib, dan kita tidak akan dapat memahami hukum syariat melainkan terlebih dahulu memahami ilmu nahwu dan sarf. Mana belajar ilmu nahwu wajib. Ini bererti jika kita tidak dapat menyempurnakan sesuatu yang wajib melainkan wajib dengan ini kaedah fiqh. La yutimul wajib illa bihi bahwa wajib. Kaedah fiqh. Contohnya apa? Kita nak solat, kita wajib bersuci, maknanya mengangkat hadas kecil, ambil wudu. Tetapi telaga tidak ada. Sumber air tidak wajib kita adakan sumber air, gali telaga dan sebagainya. Asal tidak wajib, tapi kerana untuk kita bersolat, untuk bersuci, itu kaedah fiqh. Maka ia juga dikira sebagai wajib. Jadi bid'ah tadi wajib, bid'ah. Kerana bid'ah itu benda yang Nabi tak buat. Adapun antara jenis bid'ah yang haram seperti fahaman Qadariyah, Murji'ah, Mujassimah, mereka ini terang-terang menolak adanya bid'ah yang wajib. Dia tolak semua bid'ah ni dalalah. Dia tidak ada bid'ah hasanah. Dalam ulama bagi bid'ah dalalah, bid'ah hasanah. Bid'ah dalalah benda yang menyeleweng, yang menyimpang daripada ajaran Islam. Bid'ah hasanah benda yang Nabi tak buat tapi benda ini baik. Kalau kita rincikan Qadariyah ni, apa yang terjadi ni qada dan qadar Allah. Dia nak jadi jahat, qada dan qadar Allah. Di mana kita letak kesalahan itu pada Allah Ta'ala. Murji'ah ni dan daripada Mujassamah ni, Allah Ta'ala sebati dengan isim. Mereka ini terang-terang menolak adanya bid'ah yang wajib. Adapun bid'ah yang sunat ialah seperti membina madrasah, menyediakan tempat mengikat tali kuda sunat, bersolat tarawih jemaah di masjid. Jangan lagi bising, nak solat 20 ke solat 8, buat aja, jangan tak buat. Tapi ini tidak berlaku di tempat kita. Di negara Arab berlaku. Masjid berapa tingkat? Ada yang buat 8, ada yang buat 20. Dan kalau kita kaji, kenapa Nabi buat 8? Kenapa kalau dia terus dia bimbang, takut Allah Ta'ala wajibkan ke atas umat dia. Dia takut sayangnya Rasulullah pada kita, bimbang takut kita ni berat, tapi kita tak pandai menghargai kasih sayang. Sayang, kalau dia nak umat dia masuk juga semua, tapi sebenarnya ketua Allah Ta'ala yang kita. Dan begitu juga tiap-tiap suatu mempunyai kebaikan dan kebajikan tidak dilakukan pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Contohlah kita kata berjalan, kita berjalan di sebelah kanan sunnah Nabi, tak pedulilah kita naik motor, naik kereta, pukul kanan. Apa jadi? Kalau mati kata.
Kerana kita tidak sesuai dengan hak realiti wakil. Kita nak ikut kita ni sunnah Nabi kita betul. Apa yang baik, dan Allah Nabi kata kamu lebih tahu tentang dunia. Dan antara bid'ah yang harus ialah seperti berjabat tangan setiap kali lepas solat berdoa. Ini bukan tidak lah. Memakai sopo atau ketayak, meluaskan baju lengan dan berbagai lakimannya itu harus. Ada pun bid'ah yang makruh, dia kata seperti menghias bangunan masjid dan sekolah-sekolah. Ini sepanjang mana hias saja, orangnya tak ada, jadi makruh. Tapi kalau hias, orang-orang mai datang, itu baik, bagus, cantikkan masjid. Ada satu tempat, tengok masjid yang besar, wah hebat. Tapi bila nak pergi sembahyang subuh, menaranya ada 4, wah cantik hebat. Tapi bila tinggal di bawah ada 4 selipar. 4 je selipar. Selipar maknanya 2 pasang. Tengok-tengok ni atas ada Bilal dan imam saja. Itu maknanya jadi makruh. Tapi kalau nak cantik, nak nampakkan syiar Islam, dan kita juga mengimarahkan masjid, tidak ada masalah. Adapun bid'ah yang tercela mazmumah ialah seperti menyalahi syarak, kerana setiap bid'ah yang termasuk dalam kategori ini dikira sesat, yang menyeleweng. Banyak kita ni makam dah tinggi dosa. Maknanya yang semayang biasa ni kelas, low kelas dia kata. Kita ni semayang pakai niat saja cukup, kerana kita makam yang tinggi sudah. Itu bid'ah sesat. Saudara, boleh? Ada soalan? Tidak. Tak ada soalan juga. Okey, kita pergi kepada bab 9, perbandingan mazhab. Jadi kenapa sampai ada mazhab? Tak boleh ke kita nak buat sampai 10 mazhab tu? Ingat, ijtihad maknanya mengeluarkan hukum. Ijtihad hukum memang ada, dan ijtihad mazhab pun memang ada, terbuka. Tetapi mampukah kita? Itu persoalan. Dan kalau kita ambil Imam Malik berguru dengan Imam Hanafi, Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik, Imam Ahmad berguru dengan Imam Syafi'i. Tapi dari segi istinbat hukum, mengeluarkan hukum, contohlah dari segi rukun wudu, dia kata Imam Hanafi mengatakan 4 saja, kerana ini yang disebut dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Mana semayang wudu ini basuh muka, basuh tangan hingga siku, dan basuh kepala, sapu kepala, dan juga basuh kaki. Ini sebut. Tapi kenapa Imam Hanafi kata 4, Imam Syafi'i kata 6? Dia tambah apa? Niat, dan dia tambah tertib. Dia. Tengok guru yang sama, adakah dia melanggar? Tidak. Dia dapat mengeluarkan hukum dari ayat yang sama, tapi hukum yang berlainan. Tapi kita tidak mampu. Kita tidak mampu. Kita ni yang ada sudah. Tapi boleh ke Ustaz? Nak campur, kita ambil wudu dengan Hanafi, kita nak semayang cara Syafi'i. Tapi kita wudu cara Syafi'i, kita semayang cara Syafi'i, dia recommend. Ini cara yang tunjukkan. Tapi apabila kita nak solat cara Hanafi, kita wudu cara Hanafi, semayang cara Hanafi. Dan ada Nabi kata ikhtilafi ummati rahmatun. Perselisihan pendapat umatku adalah rahmat, satu rahmat. Kenapa? Contoh kita nak pergi buat haji, nak tawaf,
dan tawaf ini tidak sah melainkan dengan wuduk. Kalau kita ambil wuduk dengan cara Syafi'i, bersentuh lelaki dan perempuan kerana tawaf tak dapat elok. Jenuhlah kita ambil wuduk, sekejap ambil wuduk, tak biar tawaf, sekejap ambil wuduk. Tapi kita guna talfiq pada mazhab Hanafi. Tapi kena tahulah kepala. Kalau kita basuh kepala ni, menyapu kepala memadai 3 helai rambut. Mana ulama kata kita ambil lidi, celupkan dalam air, masukkan dalam serban atau kopiah. Sah. Tapi ada kata rokok 1/4, ada kata nis separuh, ada kata 1 kepala. Mana kalau kita nak panjang lagi sikit ya. Maknanya ada rahmat. Dan ada juga yang kena lempang tak basah-basah. Kenapa? Bila orang Pakistan semayang kan, dia mazhab Hanafi, baca tahiyat tangannya pusing. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita walaupun anggota kecil dalam mazhab Syafi'i, gerak 3 kali betul-betul batal. Dia pegang. Lepas tu kena sebiji, kan? Ganggu. Tapi bagi dia boleh menentang kosong. Kena tahu kena belajar. Kita ambil masuk sikit ya. Berpegang kepada mazhab. Adakah seorang itu hanya diwajibkan berpegang kepada satu mazhab saja? Tidak semestinya. Tak ada pun semestinya ikut Syafi'i, semestinya ikut Hanafi. Tidak ada. Tidak semestinya seorang itu berkekalan di atas satu mazhab saja. Dia boleh berpindah kepada mana-mana mazhab yang difikirkan sesuai, tetapi dalam melaksanakan satu ibadat hendaklah berpandukan kepada mazhab tertentu. Maknanya kalau dia Arab, kalau dia pandai, syaratnya kena pandai lah, kena belajar. Wuduknya Hanafi, semayangnya cara Hanafi. Wuduknya Syafi'i, semayang cara Syafi'i. Boleh. Ada soalan? Tak ada masalah, sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita dikekalkan iman, dan mudah-mudahan kita terus menerus mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ta'ala futuhal arifin wa ij'alna muqimas salati min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا ما اديته ولا حاجة من نواحي الدنيا ولك فيها رضا ولنا فيها صلاة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم. دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dan mohon maaf jika sekiranya terdapat kesalahan, dan terima kasih saya ucapkan di atas kesudian mendengar. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah